Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang, edisi malam 8 Ogos 2021 bersama saya Syazli Sufi, Cik Unit. Pengusaha ternakan Patin Sangka menerima pampasan sebagai kos baik pulih selepas perusahaan mereka terjejas dipercayai akibat pelaksanaan projek laluan Rel Pantai Timur ECRL di Kampung Tanjung Batu, Temerloh. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar, Perladangan dan Komoditi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syarka Haji Syamsuddin berkata, kerja-kerja pembinaan jambatan bagi projek ECRL terbabit telah mengakibatkan perusahaan Patin Sangka berkenaan terjejas. Beliau bersama Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Nurul Azali Sulaiman telah diberikan taklimat berkenaan keluasan kawasan perusahaan yang terlibat dan nilai pampasan yang akan diberikan. Beliau berkata demikian di dalam satu hantaran di laman Facebooknya miliknya baru-baru ini. Hadir sama ialah Ahli Dewan Negeri Kuala Semantan Yang Berhormat Datuk Nur Azmi Madludin, Jabatan Perikanan Temerloh, pihak ECRL, MRL, Bahagian Penilaian Harta dan Wakil Pejabat Tanah dan Daerah Temerloh. Dalam pada itu, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syarka turut menyampaikan cek sumbangan kerajaan negeri kepada penerima yang terdiri daripada golongan belia, Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung dan badan-badan bukan kerajaan NGO di Pejabat UMNO bahagian Temerloh. Seramai 8 penerima telah diberikan cek masing-masing bagi kegunaan baik pulih sangka ikan patin, pelaksanaan program dan sebagainya. Seramai 100 individu menerima bantuan kit makanan bagi mengurangkan beban yang ditanggung semasa pandemik COVID-19 di daerah ini. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Nurul Azali Sulaiman berkata, program ini adalah sempena Bulan Kemerdekaan Negara. Katanya lagi program ini ialah program Sejambir Merdeka Prihatin dijalankan anjuran anak-anak muda negeri Pahang iaitu daripada Majlis Belia Negeri Pahang, Yayasan Anti Rasuah Malaysia Pahang, Majlis Mahasiswa Anak-anak Pahang dan Sukarelawan Tunas Warisan. Justru beliau mengharapkan bantuan ini dapat mengurangkan beban penerima yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM pada penyerahan program Sejambir Merdeka Prihatin secara pandu lalu di Petronas Sungai Sui di Kuantan. Turut hadir Pengerusi Yayasan Anti Rasuah Malaysia Pahang Encik Wan Emril Nizam Wan Embong dan Presiden Majlis Belia Negeri Pahang Encik Muhammad Izzat Afifi Haji Abdul Hamid. Menurut beliau lagi, bantuan ini akan dijalankan selama 5 hari dengan pembahagian sebanyak 20 penerima sehari. Setiap penerima akan mendapat bantuan barangan keperluan asas iaitu barangan kering dan senarai penerima daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Pahang. 5 lokaliti masing-masing 2 di Maran dan 1 di Bentong, Kuantan dan Rompin dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula Isnin ini hingga 22 Ogos depan. Menteri Kanan Luar Negeri Keselamatan Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin Husin berkata, lokaliti terbabit ialah Felda Jengka 18 dan Kampung Paya Besar Kertau di Maran. Katanya di Bentong pula membabitkan Felda orang asli Sungai Bot Karak, Felda Sungai Pancing Selatan di Kuantan dan Jalan Feri Lama Teluk Gading di Rompin. Beliau berkata keputusan ini diambil selepas meneliti pembentangan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai penilaian risiko serta trend jangkitan COVID-19. Sementara itu, Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin berkata Blok 5 Felda Kratung 7 Muazzam Shah di Rompin yang dikenakan PKPD pada 26 Julai lalu akan ditamatkan pelaksanaannya esok seperti dijadualkan. Pahang mencatatkan sebanyak 602 kes baharu COVID-19 hari ini dengan daerah Kuantan paling tinggi kes direkodkan.
Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Kuantan mencatatkan sebanyak 273 kes, diikuti Temerloh 104 kes dan Bentong 77 kes. Selain itu, Maran mencatatkan sebanyak 39 kes, Pekan 21 kes, Jerantut 20 kes, Bera 17 kes, Cameron Highland 14 kes, Rompin dan Lipis masing-masing 13 kes dan Raub 11 kes. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang meminta orang ramai agar sentiasa mengikuti saranan kerajaan bagi menjaga SOP dan menghadkan pergerakan yang perlu sahaja sebagai kaedah berkesan dalam membendung penularan wabak COVID-19 ini. Semua pihak perlu bersama-sama berdisiplin dengan mematuhi SOP yang ditetapkan dan jangan ada sikap mementingkan diri sendiri dengan mencari pelbagai alasan untuk melanggar SOP yang ditetapkan sehingga menyusahkan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Bantuan prihatin Pahang terus disalurkan kepada setiap lapisan rakyat di negeri ini termasuk murid berkeperluan khas. Pengurusi Jawatankuasa Kebudayaan Perpaduan Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shaniza Syamsuddin berkata, keprihatinan kerajaan negeri tidak pernah berbatas dan terus membantu golongan yang memerlukan. Semalam beliau menyampaikan bantuan prihatin Pahang kepada 64 orang murid berkeperluan khas di Dewan Negeri Kuala Sentul secara pandu lalu di hadapan Sekolah Menengah Kebangsaan Jengka 2. Beliau juga telah ke Sekolah Kebangsaan Bukit Buata Chenor pagi tadi bersama Ahli Dewan Negeri Chenor Yang Berhormat Ustaz Mujibur Rahman, Pegawai Pendidikan Daerah Maran, Tuan Haji Nahran Ishak, Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat Maran serta Pegawai Perhubungan Awam Yang Amat Berhormat Menteri Besar Encik Taufik Rafa untuk menyampaikan bantuan sama kepada 82 orang murid dalam Chenor secara pandu lalu. Menurutnya lagi, penyampaian bantuan berkenaan dilakukan di setiap Dewan Negeri dalam negeri ini sebagai tanda keprihatinan kerajaan negeri terhadap murid khas. Kerajaan Pahang berusaha membantu sedaya upaya terutamanya dalam keadaan hidup yang masih bergelut dengan pandemik dan tiada tanda-tanda akan berakhir dalam masa yang singkat. Beliau juga berharap semua bantuan yang dihulurkan sedikit sebanyak dapat meringankan beban keluarga murid yang terlibat. Penerima bantuan prihatin rakyat melahirkan rasa terharu dengan keprihatinan kerajaan Pahang kepada murid berkeperluan khas di negeri ini. Salah seorang penjaga Puan Nur Haslinda Abdul Ghani, 41 tahun, yang merupakan ibu kepada Nur Danisha Irish Balkish Muhammad Nur Azam, 10 tahun, yang merupakan pelajar disleksia pembelajaran di Sekolah Kebangsaan Bandar Pusat berkata, dia tidak menyangka mendapat bantuan seperti ini. Rasa terharu, bersyukur, tak sangka lah dapat bantuan ni kan. Terima kasihlah pada kerajaan negeri. Jadi apa rancangan akak nak gunakan semangat dapat ni? Untuk pembelajaran dia lah sebabnya banyak kan kira keperluan untuk pembelajaran dia tu, nak hantar dia tuition, lepas tu nak beli dia punya bahan-bahan bahan-bahan untuk bagi dia nak mudah belajar lah. Sementara itu, Encik Muhammad Adi Izwan Abu Bakar, 35 tahun, bapa kepada Nur Putri Lydia, 10 tahun, pelajar Sekolah Kebangsaan Jengka 9 yang menghidapi masalah pembelajaran dari segi intelektual berkata, bantuan ini dapat membantunya menampung perbelanjaan anaknya. Untuk belanja dia lah. Belanja dia, peralatan dia apa semua. Gembira juga lah dapat bantuan macam ni dengan anak yang gitu macam tu semua. Alhamdulillah. Sehubungan itu, Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pelajaran Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad, bantuan yang diberikan ini adalah satu dasar oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang di bawah Bantuan Prihatin Pahang. Beliau berkata bantuan yang diberikan kepada kumpulan bersasar ini dapat meringankan beban keluarga dalam menghadapi situasi pandemik COVID-19 ini. Sebanyak RM50,750 diperuntukkan oleh Kerajaan Pahang kepada para pelajar berkeperluan khas di Don Negeri Jengka.
Keprihatinan Kerajaan Pahang tidak hanya menumpukan golongan rakyat yang memerlukan semata-mata. Sebaliknya, barisan kepimpinan tempatan yang menjadi tulang belakang kepada pelaksanaan setiap perancangan dan agenda pembangunan oleh kerajaan turut diberikan perhatian. Ahli Dewan Negeri Padang Tengku Yang Berhormat Datuk Mustafa Haji Long berkata, kerajaan sangat prihatin dan berusaha untuk menyantuni barisan pemimpin tempatan supaya mereka terus bergerak menyampaikan hasrat kerajaan negeri terhadap penduduk dan masyarakat setempat dengan berkesan. Katanya pelbagai cara dilakukan oleh kerajaan bagi menyantuni golongan ini, termasuklah sumbangan wang tunai RM200 seorang dan barangan keperluan seperti bakul makanan kerana menyedari kesusahan yang dialami oleh mereka dalam pelbagai aspek, terutamanya dalam situasi pandemik COVID-19 yang sudah pun memasuki tahun kedua. Beliau berkata demikian selepas menyalurkan peruntukan kepada 29 pengurusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung, Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Rancangan dan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Orang Asli di kawasan Dewan Negeri Padang Tengku. Majlis yang diadakan di Dataran Tok Linggi, Pusat Khidmat Adun Padang Tengku itu turut dihadiri Ketua Penolong Pegawai Daerah Lipis, Puan Nur Atikah Mat Yunus dan pengurusi Persatuan Ketua-Ketua Kampung Daerah Lipis Yang Hormat Datuk Haji Zulkifli Osman. Yang Berhormat Datuk Mustafa berharap bantuan tersebut dapat membantu keperluan kesemua penerima ketika keadaan mendesak pada waktu ini, terutamanya apabila menjalankan tugas masing-masing sebagai pemimpin tempatan. Sekian Buletin Pahang, edisi malam bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama kami dalam Buletin Pahang, edisi pagi untuk berita-berita terkini di Pahang. Assalamualaikum.